Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar murid-murid? Sihat? Bertemu kembali kita dengan Ustazah Hawa dalam subjek Fiqh tahun 2. Baik, sebelum ni minggu-minggu lepas kita belajar topik najis. Yang seperti yang murid-murid tahu, najis itu ialah sesuatu benda yang kotor. Bila benda yang kotor, bila terkena pada pakaian atau badan kita, kita tidak boleh bawa solat. Solat kita akan jadi tidak sah bila pakaian atau badan kita terkena kotoran. Jadi kita kena dalam keadaan, bila kita nak solat atau tawaf, kita kena dalam keadaan yang suci dan bersih. Dan kita juga belajar contoh-contoh najis, seperti darah, nanah, air kencing, tahi, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh najis. Dan seterusnya kita belajar juga najis ini terbahagi pada 3 bahagian. Yang pertama iaitu najis mukhaffafah. Ini najis yang ringan. Apa itu najis mukhaffafah? Ia adalah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang dari 2 tahun dan masih menyusukan susu ibu. Itu ialah najis mukhaffafah. Dan yang kedua iaitu najis mutawasithah, iaitu najis pertengahan. Contoh najis pertengahan seperti darah, air kencing, nanah, tahi. Itu semua adalah contoh-contoh najis pertengahan. Baik, kita pergi pula kepada najis yang ketiga, iaitu najis mukhalazah, iaitu najis yang berat. Apa najis yang berat ni? Iaitu anjing dan juga babi. Itu ialah najis berat. Dan ada cara-caranya untuk kita bagaimana kita nak bersihkan najis-najis ni. Okey, baik. Hari ni kita akan pergi ke topik yang baru. Jom iaitu pelajaran yang kedua. Jom kita tengok apa dia. Ialah topik hadas. Baik, apa itu hadas? Apa yang keluar dalam fikiran murid-murid apabila dengar bunyi perkataan hadas? Hadas itu ialah keadaan kotor daripada anggota yang menjadi penghalang sah solat kita. Ingat tu. Baik, maksudnya di sini ialah kekotoran yang ada pada diri kita. Contohnya air kencing kan, air kencing kita. Contoh kita solat, lepas tu kita terbatuk atau terbersin, lepas tu terkeluar sikit air kencing. So itu adalah hadas. Okey, dapat ya? Baik, jom kita pergi ke seterusnya. Baik, hadas terbahagi kepada 2, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Baik, jom kita tengok hadas kecil dahulu. Baik, pengertian hadas kecil ialah keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadat, seperti solat. Bila kita nak solat atau tawaf atau baca Al-Quran, mestilah kita kena berwuduk dalam keadaan yang suci, supaya untuk kita sucikan daripada kotoran yang ada pada badan kita ni. Kita kena berwuduk. Okey, faham? Baik, untuk lebih faham lagi, jom kita tengok perkara yang menyebabkan berhadas kecil ialah yang pertama, bersentuh antara
kulit lelaki dan juga perempuan yang bukan mahram tanpa lapik. Baik, maksudnya sini apa? Kita tak boleh bersentuhan dengan orang lain selain mak ayah kita, adik, abang, kakak. Kalau kita sentuh, maka kita berhadas kecil, atau macam kita ada wuduk, maka wuduk kita terbatal. Wuduk kita tidak sah, kita kena ambil balik wuduk yang baru. Lepas tu tanpa lapik pula tu. Tu kita tidak boleh bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram ni selain itulah ibu bapa kita, adik-beradik kita. Okey. Tanpa lapik. Kalau tanpa lapik, kalau sengaja, tidak sah juga. Kita berhadas kecil juga. Ni kalau tak sengaja tersentuh, tak berlapik tapi sengaja, itu tak apa. Okey. Yang seterusnya, keluar sesuatu dari qubul atau dubur, seperti angin. Angin ni kentut lah, air besar, air kecil, kita kencing, kita berak. So itu adalah perkara yang menyebabkan kita berhadas kecil. Baik, kita tengok pula yang seterusnya, hilang akal. Hilang akal juga ialah perkara yang menyebabkan kita berhadas kecil. Okey, yang kedua, yang seterusnya, tidur yang tidak tetap kedudukan punggung. Baik, sini contoh, kita ada wuduk. Lepas tu kita ada wuduk. Lepas tu kita kata kita nak solat sunat. Lepas tu kita tertidur, terlelap. Tapi kita bergerak kanan, bergerak ke kiri. So kita tak boleh kata, bila kita bangun, kita tak boleh kata yang kita masih ada lagi air wuduk. Kita tak boleh cakap macam tu, sebab air wuduk kita sudah tidak sah. Sebab kita dah bergerak ke kiri ke kanan. Kecuali kalau kita duduk tetap je. Kita duduk, lepas tu kita terlelap kan. Itu kemungkinan masih lagi wuduk kita sah. Tapi kalau kita was-was, kita ambil balik air wuduk yang baru. Okey. Yang seterusnya, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Baik, bila kita sentuh kemaluan kita dengan tapak tangan, jadi wuduk kita akan terbatal. Kita menyebabkan kita berhadas kecil. Bila kita menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, kita punya wuduk tidak sah lah. Kita kena ambil wuduk yang baru. Okey. Baik, perkara-perkara yang dilarang ke atas orang yang berhadas kecil. Maksudnya bila kita dah terkentut, terbang yang kecil, lepas tu tersentuh antara lelaki dan perempuan, kan, bersentuh kulit. Lepas tu kita tidur, bergerak ke kanan pula tu. Jadi perkara bila solat kita tidak akan sah. Ni tawaf, sujud syukur, memegang Al-Quran, tak boleh. Perkara yang dilarang bila kita berhadas kecil ni. Kita tak boleh tawaf, kita tak boleh solat, kita tak boleh pegang Al-Quran, sujud syukur pun kita tak boleh. Bila kita buat semua ni, perkara yang menyebabkan berhadas kecil ni, maka tidak sah. Bukan tidak sah, kita tidak boleh pun buat benda-benda ni. Tawaf, solat, pegang Quran, sujud syukur, kita tak boleh buat. Okey. Baik, jadi macam mana kita nak bolehkan
nak bolehkan kita buat tawaf, macam mana kita nak bolehkan kita solat, membolehkan kita pegang Al-Quran, sujud syukur. Jadi kita kena elakkanlah benda perkara-perkara ni. Terkentut, buang angin, keluarkan sesuatu daripada kubur dan dubur, bersentuh dengan lelaki dan perempuan, berkulit tanpa lapik yang bukan mahram, hilang akal, tidur yang tidak tetap, lepas tu kita sentuh kemaluan. Jadi kita janganlah buat benda-benda perkara itu untuk kita membolehkan kita melakukan tawaf ataupun solat ataupun pegang Al-Quran ataupun sujud syukur. Okey. Baik. Okey, sebelum kita habiskan kelas kita hari ini, apa kata kita ingat balik apa yang Ustazah cakap tadi. Kita belajar tentang hadas. Hadas ni terbahagi kepada dua, hadas kecil dan hadas besar. Baik, dan kita pelajari tadi hadas kecil. Dan kita juga belajar perkara-perkara yang menyebabkan berhadas kecil. Dan juga kita belajar perkara yang kita tidak boleh lakukan ketika beribadat. Maksud Ustazah perkara yang dilarang ketika kita berhadas kecil. Perkara yang iaitu solat, seperti pegang Quran, nak tawaf. Bila kita berhadas kecil, kita tak boleh lakukan perkara-perkara ni. Okey, saya rasa sampai setakat itu saja kita punya pelajar kelas hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.